Okey, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya Iden dalam segmen Dapur Lesung Karat. Okey, hari ni saya diberi tugasan untuk memasak untuk 100 orang makan. Saya nak masak hari ni menu yang paling killer dekat Penang lah. Menu ni kira orang beritahu apa, siapa kena ni memang sur menangkap di kalbu. Okey, hari ni saya nak masak kurma ayam dengan nasi minyak ala kenduri gitu. Okey, first kali yang saya panaskan minyak. Minyak ni saya pakai minyak sapi dalam 2 tin besar. Habis tu saya campur dengan orang beritahu apa, minyak masak lah, minyak masak yang besar ni. Habis tu tumiskan dulu rempah 4 sekawan dan kacau. Hampa tengok dia kacau macam mana. Okey, kita kacau rempah ni supaya orang beritahu rasa dia dan teksturnya, bahasa saintifik. Rasanya keluar lah, rasa rempah-rempah tu semua keluar. Okey, masukkan pula 5 batang serai dan kacau. Alamak, terbalik pula kamera aku saat ni. Okey, kacau. Hampa dengar dia punya bunyi, dia punya bau tu, hampa rasa macam memang orang beritahu apa, kalau tak kena ni budak-budak bangun nak pergi sekolah, tak pergi sekolah, tidak balik. Pasal apa? Pasal sur. Habis tu tuan-tuan, nak buat apa? Habis tu kita masukkan pula ni, orang beritahu apa ni, kita punya bawang blender. Bawang besar yang telah di blender ni. Bila hampa masak tu tuan-tuan, tangan hampa kena rajin kacau. Hampa jangan malas nak kacau. Pasal kalau hampa tak kacau, dia nanti hangit. Ni masukkan pula halia dan bawang putih yang dicampur sekali, yang telah di blender tadi, dan kacau. Hampa kacau sampailah dia naik bau, dia kekuningan macam tu. Okey, habis tu masukkan pula daun kara pulih. Daun kara pulih ni kira orang Penang panggil daun kara pulih lah, orang sini panggil daun kari. Pasal apa? Bila kita cakap kara pulih dekat Johor, orang takkan faham. Orang dia beritahu, kau kenapa? Dan masukkan pula rempah kurma. Aku tak bubuh gambar rempah kurma. Pasal apa? Pasal aku gaduh dengan ayam tadi. Bila aku nak bercakap, dia nak bercakap. Dan tumiskan rempah ni sampai pecah minyak. Hampa tengok sampai jadi macam ni. Surlah, bukan abang hampa lah. Kalau kata hampa masak dengan aku, memang dia pegang pinggan, dia pegang mangkuk, dia rasa ya pinggan mangkuk. Okey, masukkan pula ni air asam. Air asam ni jangan masuk banyak sangat. Pasal kurma kalau masak sangat dia jadi ser. Hampa masuk bagi orang terasa dia balance ni. Hampa kacau lagi. Okey, habis tu kalau kata kuah dia pekat, hampa masukkan air sikit kan. Habis tu hampa boleh masukkan ubi dan carrot. Masukkan ubi dan carrot tadi yang kita telah potong-potong, dan bukan buka potong. Buka potong tu semua memang haram di sisi agama. Kita potong-potong ubi je. Okey, kacau. Jangan lupa untuk kacau supaya rempah-rempah tadi yang kita tumis tu tak melekat dengan periuk-periuk belanga kita ni semua. Pasal hari ni saya pakai periuk yang besar untuk masak 100 orang lah katakan kan. Jangan lupa kacau. Habis kuah hampa dah mendidih, hampa punya ubi carrot dah empuk tu, kira dah half cook tu. Dia dengan empuk sangat. Hampa masukkan ayam pula. Ni nak cerita pasal ayam pula. Ayam ni sebenarnya aku belah sendiri, aku ternak sendiri, aku dah reban, aku dah beribu-ribu ekor. Cuma orang beritahu apa, hari ni aku nak buat satu, orang beritahu macam kenduri lah kan. Aku nak masak. Hampa tengok tara ni pun potong 18. Sekok potong 18. Betul-betul kalau kata aku pam makan kat ayam ni betul-betul. Hampa jangan, orang beritahu apa, hampa jangan terkejut lah ayam ni jadi besar van rusak. Ni tara orang beritahu baru berapa ekor aku beritahu aku potong. Sekok potong 18 besar-besar ni. Ya Allah, kedabak sur. Hampa kena boleh tersandak kat dinding memang aku beritahu. Habis hampa makan boleh tidur. Habis tidur hampa bangun, hampa di mata terbeliak macam tu. Masuk slow. Masuk slow. Hampa tengoklah cara-cara masuk ayam ni pun dengan penuh terhormat, supaya ayam ni aman di dalam kuah tersebut. Ambil banyak sungguh ayam. Memang banyak ambil sampai dinding rumah baru pagi. Sebenarnya tu lah tuan-tuan, orang minta apa, periuk saya ni kira lah ni tinggal besar ni. Yang besar-besar mana api tak tahu, cari dalam store semua tak ada. Okey, hampa dah bubur ayam kan. Hampa tengok dah nak habis dah. Full tu periuk ni. Yang ni dah jadi macam orang betul 100 lebih orang makan dah. Habis tu hampa jangan lupa kacau supaya ayam-ayam ni sebati dengan kuah-kuah tu. Kacau tu. Okey, bila kata ayam hampa dah masak, yang ni kan ayam dah masak dah. Hampa kacau dulu. Hampa kacau. Kacau dulu. Okey.
Habis tu hamba masukkan garam. Yang ni aku pakai garam kasar. Garam kasar hamba bubur dalam aku bubur dalam 3 sudu macam tu. Habis tu yang lain aku pakai macam biasa lah, Maggi secukup rasa. Aku tuang je ikut suka hati aku. Tapi bukan ikut suka hati aku. Yang ni memang aku dah suka. Aku hari-hari duduk dapur. Aku rasa aku tahu kot nak bubur banyak mana. Hampa jangan ikut step macam aku. Sekejap lagi nanti masin tu. Yang ni kira pasal aku memang dah biasa duduk dapur. Memang aku tahu lah macam mana nak bubur garam-garam. Aku dah suka awal dah. Okay, kacau dulu. Supaya orang minta apa garam-garam tadi rasa sebati lah dengan kuah-kuah, dengan ayam ni semua. Hamba jangan lupa kacau. Pasal kalau hamba tak kacau, dia nanti hangit belah bawah. Pasal kita pakai dapur air pressure. Okay, bila kata ayam ni dah empuk, bila dah empuk tu, masukkan susu cayak. Aku masukkan dalam 4 tin macam tu lah susu cayak ni. 1. Dia katak mau tak mau. 2. Dia turun dulu awak sur. Kenapa? 3. Tu dia bagi macam mana ais blended. Yang ni kurma ayam weh, bukan ais blended. Susu ni untuk melemakkan lagi rasa kuah dia. Pasal saya tak pakai santan, saya pakai susu cair. Okey. Habis tu tuan-tuan jangan lupa kacau. Hamba tengok color dia macam mana. Alamak, memang sur meleleh lah. Kacau. Hamba kacau. Hampa tahu nak kacau ni pun perlukan stamina yang tinggi. Hang kena pergi gym dulu baru hang boleh kacau. Habis dah kacau semua, kira semua benda dah masak. Masukkan pula yang ni kira untuk hiasan lah. Yang ni kira masukkan cabai hidup. Cabai hijau potong-potong macam ni. Macam aku pakai 1 potong 2. Lepas tu masukkan daun pudina. Daun pudina ni lah untuk mewangikan kuah ni. Dan rasa dia bagi orang berita apa, sur karawale kena mata putih, angkat pergi ke atas. Habis tu hampa jangan lupa kacau. Hampa tangan hampa jangan balok sangat. Bila buat kerja masak-masak ke dapur ni, hampa kena rajin kacau. Kalau tak kacau, orang tak makan gulai ni semua. Orang tak makan kurma, orang ni makan kuah hangit. Kuah pun boleh hangit tau kalau hampa tak rajin kacau. Hampa tengok dia punya color dah menarik, dia punya rasa pun dah menarik. Hampa rugi tak duduk sebelah aku masa aku masak. Kalau tak, hampa dikena semangkuk. Okey, hampa jangan lupa kacau dulu. Ya, kita punya ayam dah nak masak dah. Steady dah masak dah ni. Yang ni kira dah masak ni. Cuma aku tak mau hidang lah, pasal aku nak pack untuk lepa kan. Okey, yang ni pula cara-cara nak masak nasi minyak. Okey, first macam biasa, kita tumiskan dulu rempah 4 sekawan ni. Rempah 4 sekawan ni adalah rempah wajib lah bagi orang betul setiap masakan kan. Yang kata, kalau kata nak bagi rasa dia sur, hampa kena tumis dia dulu. Pasal dia punya rasa ni memang orang betul apa, kalau kata hang kena, hang ibarat duduk dekat planet Namek tu. Planet Namek yang gambar, orang betul apa gambar Dragon Ball tu. Hampa dia terangkat pergi sampai sana. Okey, dah masuk tu, hampa kacau lah dulu. Kacau dulu. Ingatlah tuan-tuan, bila duduk kerja kat dapur ni memang kena rajin kacau lah. Lah ni kena masukkan pula 5 batang serai. Tengok dia punya dengar tu dah tahu dia punya rasa macam mana. Kalau kata siapa tak makan rugi dah kan. Memang orang beritahu apa, orang beritahu, orang tak diberitahu. Okey, hampa dah kacau tu, hampa masukkan pula. Yang ni kira benda ni mau kira benda-benda penting lah. Yang ni kira bawang besar yang dihiris. Aku pakai dalam, aku tak tahu berapa biji, aku dah lupa dah. Memang banyak. Pasal nak masak dengan portion yang besar ni memang perlukan banyak bawang. Okey, kacau. Okey, memang banyak. Walaupun hampa nampak simple, tapi banyak benda yang kita guna untuk masak lah dalam orang minta portion yang besar ni. Dia punya bau dah naik dah. Memang naik dia punya bau. Okey, masukkan pula bawang putih yang telah dihiris. Bawang putih ni pun aku pakai banyak. Aku tak tahu nak cakap berapa biji. Pasal entah bila kata dah potong, jadi lupa pasal apa. Orang tua-tua pun dah kata Melayu mudah lupa. Taklah Melayu tak lupa lah. Aku tipu. Okey, hampa dah ni, hampa dah kacau, hampa dah masuk bawang putih tu semua, hampa kacau dulu. Hampa tengok dia punya wangi, dia punya bau tu dah naik tu.
Alamak, dia kena pula dengan minyak sapi ni semua. Alah, memang terangkat lah, bukan nak kata kat hampa. Habis tu tuan-tuan, hampa masukkan bawang blender. Bawang blender ni supaya orang beritahu dia lebih pekat dan dramatik lah nasi hampa tu. Memang surah. Masukkan pula halia yang telah di blend. Benda ni yang akan meresap ke dalam nasi-nasi yang kita masak ni, dan dia akan menjadi paste yang sangat menarik. Dia dimasak dengan 3 kombinasi: kukus keris panggang. Alamak, merepek panjang pula lah ni. Okey, jangan lupa untuk kacau lah. Yang kacau dulu. Okey, habis kita kacau tu, kita masukkan pula bahan ni yang penting kalau tak nasi hampa tak nak manis. Dia ni kan nak bagi dia punya rasa kemanisan. Hampa tengok. Kismis. Kismis ni orang bubuh kismis minda bagi kita cerdik. Siapa yang makan ni bagi cerdik sikit. Okey, hampa masukkan kismis, hampa tumis sekali dengan semua yang kita tumis tadi. Kita kacau dulu. Hampa tengok color dia. Color dia tu kira orang betul dia punya ni dah masak lah kan. Memang dah masak lah. Bila color dia dah naik, hampa sabak sat, hampa masukkan pula ayak. Ayak ni mengikut orang beritahu apa sukatan beras. Sukatan beras yang kita nak masuk sangat lagi. Hampa jangan masuk lembek. Jangan masuk lembek pula. Hampa jangan masuk banyak. Bila hampa masuk banyak, nasi hampa nanti lembek. Yang ni kira aku bagi ke cun-cun punya. Kalau kata hampa masak beras banyak mana, ayak pun sama dengan orang kata sukatan beras tu. Ni waktu sasun pun habis cakap. Pui. Habis tu bila kata kita dah relax, kita bubuh pula ni. Macam biasa aku guna Maggi cukup rasa, dan aku masuk ikut suka hatiku. Dah betul, memang saya dah sukat dah awal-awal. Berapa banyak sukatan dia untuk masak untuk satu orang. Memang saya dah buat siap-siap dah. Dan kacau. Okey, lepas tu tambah yang sikit ya. Yang ni mengikut hampa punya orang kata apa periuk besar mana. Kalau kata masakan hampa banyak mana, hampa pandai-pandai bajet lah. Okey, masukkan pula susu cayang. Macam biasa aku pakai 4 tin. Susu ni lah untuk melemakkan nasi minyak tersebut. Alamak, memang sur. Aku teringat lah dekat Penang masa aku kena orang minta apa ais kacang tu. Mamak tu tuang susu macam ni, kena buruk dia tarik pada atas macam tu. Gila, ais kacang dia buat susu tarik pula kat atas. Daripada tadi hampa tengok kuah dia berubah kan. Kuah tadi daripada nampak macam singgang dah jadi macam masak lemak cili api dah. Tapi yang ni bukan lemak cili api tuan. Yang ni nak masak nasi minyak memang macam ni. Tengok dulu. Kacau dia. Alamak. Aku yang duduk masak ni pun dah tak tahan bau dia macam mana. Ni sat lagi kalau siap ni memang aku takkan mungkui. Aku dibubuh terus pinggan. Tak percaya sudah. Aku tak boleh tahan dah ni. Okey, kalau kata dia punya kuah semua dah okey, kita masukkan beras. Beras ni saya masuk dalam 10 kilo lah. Betul-betul untuk 100 orang 8 kilo beras dah cukup dah. Tapi saya lebihkan lagi pasal boleh lah buat-buat makan orang minta apa dekat orang keliling ataupun rumah sendiri nak makan. Boleh lah. Dan tuan-tuan jangan lupa kacau. Kacau macam tu tuan-tuan ya. Hampa tengok sama tak dia punya sukatan ayak dengan nasi. Memang sama. Tengok siapa masak. Okey, tengok kita punya beras pun dah mula mengembang macam orang yang masak. Okey, kacau slow-slow. Jangan bagi dia hangit Okey, suhu api pun kena jaga juga. Api kita kena jaga. First yang ni kira tuan-tuan tengok ni saya memakai dalam betul saya pakai api yang besar untuk masak supaya dia cepat masak. Saat lagi saya akan slowkan menggunakan api yang paling kecil. Saya tuan tengok step-step seterusnya ni kira orang beritahu apa step-step yang agak menarik. Dan jangan lupa tuan-tuan, berapa kali saya nak peringat tuan-tuan untuk kacau. Bila tuan-tuan tak kacau, habislah tuan harapan orang ni makan beras hangit lah tuan-tuan. Apa tengok
nak pakai sudik yang besar ni memang yang ni lah masalah bila nak kacau keliling kan. Dia memang macam ni lah. Pasal dia nak kena kacau dengan sebati dan penuh berhati-hati. Kalau kata hampa tak berhati-hati, periuk hampa ni dia jatuh ke bawah dah. Memang susah. Tapi tak ada apa, benda ni small matter lah. Kikir dulu sikit-sikit, jangan bagi dia melekat. Alamak. Okey. Bila kata nasi kita semua, beras kita semua dah kembang, dah elok semua, ini kira dah half cook. Kita tutup dia. Kita tutup dia pada cara. Tuan-tuan boleh tengok cara ni, tuan-tuan boleh ikut. Okey, tutup dia betul-betul, ambil air, tindan atas dia. Yang ni kira orang kata apa, nak bagi dia masak dalam wap, gunakan api yang paling kecil. Yang ni dah kita punya nasi dah nak siap. Memang bukan dah nak siap, dah siap masak dah ni. Kita boleh angkat slow-slow, kita boleh tengok. Dan jangan lupa kita untuk kacau. Alamak, dia punya bau, ya Allah, aku tak boleh tahan. Memang tobat saat aku tak bungkus, aku dimakan dulu. Hampa tengok sudah lah. Alamak, alamak. Tu macam tu saya kata tuan-tuan, kalau kita salah step sikit ya, nak angkat pakai sudik besar ni, periuk kita boleh terbalik. Yang ni lah risikonya untuk nak masak benda-benda yang banyak. Alamak, tuan-tuan tengok nasi dia memang cukup masak. Tak lembek, tak keras. Memang orang kata apa, cun-cun 100 sur kariwale. Alamak, duk nampak dah tuan-tuan. Lepas ni saya tak pergi kerja mana pun, sini mengadap nasi ni yang nampak memang tak boleh tahan ni. Alah sur. Tengok. Alamak. Okey, awak itu boleh lah dengan daun pudina. Daun pudina ni untuk menaikkan lagi wangi nasi minyak hampa ni. Macam orang lain dia kadang tak pakai. Aku memang akan pakai benda ni pasal aku menggantikan daun pandan. Kalau kata aku, hampa tengok dalam masakan ni semua aku tak buat daun pandan. Mesti apa, aku tak mau rasa dia bercampur. Dia macam tak tahu macam mana, macam mulut aku rasa lain lah kan. Macam orang lain dia rasa lain lah kan. Macam aku mau dia lebih kepada rasa pudina. Memang surah. Alamak, hampa jangan lupa buat resipi ni. Kalau kata hampa dah kenduri kan, hampa jangan order, hampa masak nari. Habis semua orang ni maki je kalau kata semua orang boleh masak. Nasi minyak kita dah siap dimasak. Okey, terima kasih yang telah subscribe dan sudi-sudilah subscribe channel kami. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel kami Lesung Karat. Okey, teruskan support kami dan nantikan konten seterusnya. Dan next project, next konten, tunggu video dari Yon Raja Kamar. Okey, Zas. Maafkan kami.